Kata saya lah saya nak buat apa pun. Awak jangan sibuk hal saya boleh tak? Awak, saya ni suami awak tau. Dayus kalau saya tak tegur kesalahan yang awak buat. Dan Lucius bagi seorang isteri tak boleh dengar teguran suami. Nak bersyarah pula. Orang kampung memang macam ni kan? Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Perceraian yang banyak berlaku sekarang, firstly mungkin disebabkan kekuatan iman tu kuranglah. Bila kita diuji dalam rumah tangga, kita kena sabar. Kalau pendapat saya ni persefahaman lah. Bila dah bersuami isteri ni kena bersefahaman lah antara satu sama lain lah. Kalau ada apa-apa masalah ke apa, kena berbincang lah selalu. Pada pandangan saya rasa mungkin dia orang sebelum kahwin tu dia orang tertekan. Maksudnya macam zaman sekarang kan trend bila nak kahwin. So dia orang tak sempat nak kenal hati budi, jadi bila dah kahwin dia orang rasa macam tak sesuai. Jadi dia orang fikir jalan penyelesaian yang paling senang cerai. Kebanyakan pasangan sekarang bila dia orang ada masalah, dia orang suka share di social media, and then saya rasa benda tu berpunca daripada komen-komen yang dia orang dapat. Dia orang terikut dengan komen yang dia orang dapat. Paparan drama semasa, pendapat orang ramai pelbagai peringkat usia. Bimbang untuk berumah tangga kerana memikirkan kes penceraian yang begitu ketara akibat hilang persefahaman ketika melayari bahtera. Maka atas dasar tanggungjawab dan amanah yang diletakkan kepada agensi agama, bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM berusaha untuk meraihkan pengantin-pengantin lama agar mahligai yang dibina terus kekal sejahtera. Sebenarnya khusus pasca perkahwinan ini memang sangat relevan dan sangat membantu. Jadi sebenarnya kita menyediakan modul ini berdasarkan kepada persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat. Kenapa saban hari perceraian semakin meningkat? Kenapa tidak ada usaha-usaha yang dibuat seperti seolah-olah membiarkan perkahwinan atau perceraian itu berlaku dalam masyarakat? Kenapa tidak digubal satu modul supaya dapat memberi input, memberi ilmu, memberi pengetahuan bagaimana cara menguruskan rumah tangga dan akhirnya mengelak kepada perceraian. Apakah kursus pra-perkahwinan tidak cukup untuk membina keluarga bahagia dan apa perbezaannya dengan kursus pasca perkahwinan ini? Kursus pra-perkahwinan hanyalah merupakan suatu pengenalan kepada urusan-urusan rumah tangga, ilmu-ilmu rumah tangga. Itu merupakan satu, kita kata surface saja, satu overview saja kepada kehidupan berumah tangga dalam kursus pra-perkahwinan. Jadi dia membantu sebenarnya dari segi nak mengelak daripada perceraian. Ini adalah khusus pengenalan. Dari data yang ada, penyelidikan dibuat oleh pegawai-pegawai terlatih dengan bantuan kerjasama pakar-pakar hal ehwal keluarga untuk membentuk modul yang mampu memberi satu persekitaran baru kepada pasangan suami isteri untuk mereka menikmati erat pengantin baharu sepanjang zaman.
Jadi untuk mengekalkan rumah tangga, memberi ilmu dan input kepada pasangan-pasangan berkahwin, itulah sebabnya kita menyediakan modul khusus pasca perkahwinan yang melibatkan sepenuh masa 3 hari 2 malam, yang melibatkan pasangan suami isteri dengan hasrat supaya pasangan yang dalam rumah tangga ini hubungan mereka semakin kukuh, semakin kuat dan semakin kita kata saling menyayangi dan mengasihi, cinta mencintai di antara satu sama lain. Modul yang diolah bukan setakat membina kebahagiaan berumah tangga tetapi ia melibatkan pengurusan keuangan pasangan itu sendiri. Dalam konteks kita kata fasa semarak kasih ini, perkahwinan dalam usia lebih kurang 11 hingga 20 tahun. Jadi dalam usia perkahwinan yang semacam ini, anak-anak sudah ada yang masuk sekolah menengah dan kemungkinan dah ada masuk ke alam kita kata universiti atau pengajian tinggi. Jadi ini memberi satu tekanan kepada keluarga untuk bagaimana cara nak menguruskan anak-anak yang masuk sekolah menengah, yang masuk ke pengajian tinggi, bagaimana dengan kos mereka, bagaimana dengan pengurusan kewangan keluarga. Okey, semarak kasih. Kita tak benda kita tak nampak. Tidak menyelesaikan masalah kewangan. Macam tu jugalah. Mungkin 3 bulan pun dia boleh praktik dah. Kita punya kerjaya berpindah randah. Jadi dalam kursus kita ni kita memang ada kita masukkan bagaimana cara menguruskan kewangan dalam keluarga supaya pengurusan kewangan keluarga ini dapat membantu pasangan-pasangan supaya tidak terjerumus kepada masalah yang berlaku, masalah kewangan dalam keluarga. Jadi dengan sebab sekolah menengah dan IPT itu memerlukan mungkin belanja lebih besar, dan kalaulah perbelanjaan keluarga itu dipandang remeh, jadi kemungkinan pendapatan mereka, kewangan mereka dengan secara yang tidak sistematik ini boleh mengganggu urusan perjalanan rumah tangga dengan sebab keperluan kepada kewangan anak-anak tadi mungkin agak besar daripada biasa. Berpunca daripada kewangan ini kadang-kadang boleh menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga. Itu perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Okey, perkahwinan ni memang memerlukan duit. Nak sara isteri, perbelanjaan keluarga, anak kan. Dengan kos hidup sekarang yang makin tinggi, kena pandai-pandai berjimat dan kita kata financial knowledge tu kena improve lah, kena membaca macam mana kita nak uruskan cash flow dalam family tu.
Awak kena dalam pantang lagi. Pantang tu orang kampung je. Saya dah sihat dah ni. Dah lewat malam ni. Jumpa besok je, okey? Sejak bila pula awak pandai-pandai nak halang saya ni? Awak tanggungjawab saya. Salah ke saya suami awak menegur awak? Nak tegur buat apa? Saya bukan budak-budak lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kawinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah Maha luas rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya, pemberiannya lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Sebabkan kita kena rasa syukur apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baru kita rasa nikmat tu bersama isteri kita. Kalau kita rasa kekurangan, kita tengok orang yang lebih daripada kita takkan rasa apa yang kita ada kat diri kita. Allah hantar kepada isteri kita ni, mungkin ada kelebihan dia. Suami dan suami ada kelebihan suami, isteri ada kelebihan isteri. Semua tu memang ada tekanan tu, tapi kena hadapi lah. Kita kena hadapi lah benda tu. Memang cabaran tu memang ada. Venue dipilih di Kota Bahru Kelantan, iaitu sebuah hotel terkemuka yang menyediakan suasana penginapan bersesuaian untuk tema Semarak Kasih. Fasiliti telah disediakan mengikut kesesuaian modul program. Kita bawa modul Semarak Kasih tadi kan. Semarak Kasih ke sana. Ini atas permohonan lah, kita kata atas permintaan khusus lah daripada pihak Jabatan Agama Negeri Kelantan dan juga Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Pasukan RAMD 16. Jadi mereka yang mohon kepada kita supaya fasa ini diperkenalkan kepada peserta-peserta mereka yang kebanyakannya dalam perkahwinan usia perkahwinan 11 hingga 20 tadi lah. Garapan modul yang dibina itu melibatkan peserta di kalangan pasangan pengantin lama, anggota Badan Keluarga Angkatan Tentera. Kursus kita bermula pada 18 Mei hingga 20 Mei 2023. Pada hari ini kita mulakan dengan pendaftaran pada petang tadi, kemudian sesi taklimat, dan pada petang ini kita akan teruskan dengan sesi LDK yang akan dikendalikan oleh fasilitator. Satu borang diisi oleh suami dan isteri. Maknanya maklumat tu ada suami dan isteri dan perlu ditandatangani oleh suami dan isteri untuk menunjukkan komitmen tuan-puan hadir kursus itu daripada awal sampailah ke hari akhir nanti. Pasca perkahwinan ini merupakan satu kursus yang sebenarnya sangat luar biasa lah. Dan dia merupakan sebuah kursus yang sangat perlu kepada pasangan-pasangan yang telah berumah tangga. Biasa kita dengar kursus pra-perkahwinan. Rupa-rupanya bila kajian dibuat, pasca perkahwinan perlu disusul dengan kursus sebuah program yang mana untuk mengubati ataupun kita bagi lagi ilmu-ilmu pengurusan rumah tangga supaya mereka ni terus matang dan dalam acuan dalam konteks agama yang betul lah. Kami sebagai suami Allah, kami sebagai isteri Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan niat yang satu ya Allah untuk kembalikan kebahagiaan rumah tangga kami ya Allah. Sebab itu kalau kita tengok tadi program pasca perkahwinan dengan bermula dengan modul ice breaking, bezanya ice breaking dengan kursus-kursus yang lain adalah peserta ini perlu dipecahkan malu mereka, ego mereka, rasa takut di kalangan peserta. Tetapi program pasca perkahwinan ini ice breaking, kita nak pecahkan ego suami dan isteri. Aktiviti ice breaking dimulakan bagi memberikan keselesaan dan kewujudan suasana yang harmoni kepada para peserta. Dekat suami isteri boleh? Isteri senyum dulu ke suami senyum dulu? Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah, tajuk yang kita sama-sama kongsi pada hari ini iaitu bagaimana nak menangani stres dalam rumah tangga melalui ibadah. Dan ibadah ini merupakan kita kunci kepada kekuatan sebuah rumah tangga yang sekarang ini kita membina satu track, satu rekod sama ada bahagia atau sebaliknya. Untuk menangani stres dalam rumah tangga yang sudah semestinya mempunyai banyak cabaran tadi, dari sudut ibadah,
pertama sekali kita perlu memastikan bahawa ibadah yang kita laksanakan itu adalah satu ibadah yang berkualiti. Berarti tidak semestinya ibadah tu satu ibadah yang kita kata banyak, tetapi wajib itu dikualitikan. Lepas sembahyang hajat, kita selawat kan. Selawat ni biar orang ada baca dari selawat tu banyak lagi cerita banyak. Taubat, ada buat hajat, waktu witir, ada tu buat ni. Kalau kita melihat pada hari ini dalam rumah tangga hari ini berlaku kes dikata kes pukul, kes dera. Sebenarnya unsur-unsur ini berlaku salah satu perkara iaitu kurangnya kita hubungan dengan Allah Ta'ala. Laut mana yang tidak bergelora, jika tiada taufan, air laut tetap beriak juga. Riak air laut itulah yang menjadikan laut kelihatan indah, ceria dan hidup. Begitulah lumrah asam garam berumah tangga. Namun ianya memerlukan kerjasama setiap pasangan bagi memastikan ikatan kekal terjalin. Maka kebergantungan pada Allah Ta'ala inilah sangat penting. Oleh sebab itu kita tidak akan buat satu tindakan yang membuta tuli, kerana kita anggap bahawa ujian perlu diselesaikan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang merugikan pada masa hadapan. Aktiviti kerohanian diterapkan di dalam program ini. Keberkatan dipohon kepada Ilahi, semoga hubungan mereka saling melengkapi duniawi dan ukhrawi. You pergi mana? You nak pergi mana malam-malam buta ni? I nak pergi mana malam-malam ni? I bangun tidur tak ada kat sebelah. You pergi mana, Dan? You pergi mana? I pergi jumpa Maira. Maira? Kenapa? I tak ada jawapan untuk soalan tu. Tapi apa pun I nak kena bagi tahu you yang
sayang Yuyu tentang isteri I. Itu je. Apa pula isteri you cakap apa ni? Dah, kita sambung sajalah. I nak masuk tidur. You buat apa dengan marah? Ya, I bukan suami jenis macam tu tau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan isteri, dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik lagi halal. Maka patutkah mereka yang ingkar itu percaya kepada perkara yang salah, penyembahan berhala, dan mereka kufur mengingkari pula akan nikmat Allah. Surah An-Nahl ayat 72. Ni kena banyak bersabar untuk menepuhi alam rumah tangga ni. Kalau tiada sabar pada diri seorang tu, mungkin susah untuk dia nak menempuh. Alam dunia ni macam-macam pancaroba dia. Ujian terlalu banyak untuk diri kita ni. Terimalah pasangan kita dengan ikhlas dan redha. Kalau ada apa-apa weakness tu, sama-sama belajar untuk improve melalui bacaan, kursus. Desakan dan tekanan kehidupan itu lumrah. Bagaimana cara untuk menghadapinya, itu penting bagi memastikan keharmonian berumah tangga. Jangan dimohon hidup yang senang saja, mohonlah hati yang tenang. InsyaAllah, semoga rumah tangga kekal bahagia. Fasa perkahwinan 11 hingga 20 tahun ini juga adalah fasa yang mencabar, kerana pada masa inilah kadang-kadang pasangan tu ada menghadapi masalah, contohnya kurangnya kemesraan dah mula menurun. Lepas tu dari segi banyak dalam masyarakat Melayu tabus tentang sikap mereka terhadap hubungan seksual sama suami isteri. Dia selalunya wanita ni dia tak ambil inisiatif lah untuk mulakan langkah dahulu. Maknanya dia tak kisahlah suami nak ke suami tak nak ke, dia tak tahu je kan. Kita juga dalam pembentukan peribadi seorang anak tu daripada umur 10 hingga 19 tahun, mana pada usia 18 tahun seseorang anak tu akan complete dia punya cycle untuk pembentukan peribadi ataupun kita katakan personality. Berikan pada mereka pembelajaran masa lampau yang baik. Seorang anak perempuan yang ada hubungan baik dengan bapa dia, dia rasakan bahawa hubungan yang baik dengan bapa adalah satu hubungan yang sangat mesra, dan dia perlukan seorang lelaki untuk meluahkan perasaan. Dia tidak akan cari orang yang bukan mahram dia. Peranan ibu bapa zaman sekarang ni lebih mencabar. Jadi kalau kita tak tanamkan kata hati yang baik pada anak-anak kita sejak dari kecil, kita tak tanamkan bahawa Allah SWT melihat mereka dan perkara-perkara ini diharamkan dalam agama, maka bila dewasa nanti dia tak dapat nak kontrol ataupun kawal diri sendiri. Yang pasti, suami isteri perlu bekerjasama dan sering menyokong antara satu sama lain. Tidak kira sesukar mana halangan yang terpaksa dihadapi, kerana melalui kesepakatan dan persefahaman yang terjalin akan membuatkan pasangan sentiasa hidup dengan gembira walau sekuat mana badai melanda. Itulah tujuan utama program Semarak Kasih pasca perkahwinan ini diadakan. Yang Sok Khabar ni sebenarnya kita nak tunjukkan betapa suami ni prihatin ke tak dengan isteri tu, khususnya dalam bab penampilan. Kadang perkara yang paling mudah dalam kehidupan, bab tudung katakan, isteri ni sangat mementingkan tudung mereka. Kalau dia punya awning dia jatuh je, mood dah lari dah. Dengan adanya pakaian tadi tu, kita pakai walaupun Sok Khabar tapi nak tunjuknya ikhlas ataupun tak, suami ni nak merapikan isteri. Adakah cukup ala kadar je ataupun kita buat mana yang boleh je, tapi walaupun benda tu nampak simple, tapi dia sangat bermakna kepada pasangan. Apatah lagi kalau kita terjemahkan benda ni kepada kehidupan berkeluarga.
Kan, kalau seorang ayah tidak membekalkan atau memprovidekan sepatutnya kepada keluarga, maka biasa-biasa je lah. Tapi kalau seorang ayah ataupun ibu menyediakan yang terbaik kepada keluarganya, maka akan terbaiklah hasilnya. Itu pengajaran yang kita dapat. Jadi setiap manusia ni kita ada nampak kelemahan dia. Jadi boleh terima seadanya kelemahan dia tu kita kena terima. Ada kebaikan dengan keburukan, tapi kita kena lihat satu tu dengan mata lebah. Kalau kita tengok kekurangan dia dengan mata lalat, kita akan nampak lebih banyak kekurangan dia. Jadi antara kalau di kes di pejabat agama ni, fasa yang semarak kasih ni adalah fasa penyesuaian kehidupan. Biasanya pasangan tu berusia 40 tahun dan ke atas. Cabaran ketika fasa ni ialah penyesuaian dan juga proses menambah, orang panggil menambah kasih sayang, recharge ataupun penyesuaian supaya pasangan kita ni jadi kasih sayang ni jadi segar, bugar sebagaimana awal-awal perkahwinan dululah. Walau bagaimanapun cabaran tetap ada. Cabaran keuangan, cabaran kesihatan, cabaran anak-anak dan sebagainya. Banyak pasangan ni isu paling besar ialah komunikasi ataupun tanggungjawab. Ketidaksempurnaan tanggungjawab daripada suami dan isteri. Contoh tadi saya sebut masalah kesihatan, dari segi hubungan seksual, keintiman, dia jadi berkurangan. Jadi selok ni kita nak beritahu bagaimana nak meningkatkan komunikasi dan juga pasangan ni berperanan untuk meningkatkan kembali hubungan dari segi keintiman. Majlis untuk khusus pasal kahwinan Islam Kelantan tahun 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kursi ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang kepada, kalau boleh, kepada semua pasangan-pasangan yang telah berkahwin, untuk mereka mendapat faedah daripada modul-modul yang telah digubal oleh pihak JAKIM. Semoga berkat usaha bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera melalui program Semarak Kasih Pasca Perkahwinan ini mendapat keberkatan dan menjadi panduan kepada setiap pasangan bagi mencapai keluarga jannah. Akhir kata, cahaya suria di atas ombak nampak dari Tanjung Keramat. Hidup bahagia, rezeki bertambah, dunia akhirat mendapat rahmat. Buat bekal si Tuan Puteri, sayur peria dan ikan darat, biar kekal bersuami isteri dari dunia sampai akhirat.